memulakan dengan hamba kemudian rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Antara tanda baginda merendah diri ialah baginda makan duduk di bawah. Kita makan sekarang-kadang duduk atas kerusi. Kalau di rumah kita makan duduk atas kerusi, hukum dia diharuskan, kata ulama. Bid'ah, mubahah, bid'ah yang baru. Nabi SAW makan tak duduk atas kerusi. Maka Nabi SAW ya'kulu ala khiwanin wala sukur rujah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW tak makan di atas makanan atas meja, baginda duduk atas kerusi atau mempunyai mangkuk-mangkuk banyak. Jadi memakan makanan atas meja duduk atas kerusi, hukum dia benda baharu, tapi baharu yang diharuskan. Namanya bid'atun mubahah, kata ulama, yang diharuskan. Yang afdal makan di bawah. Nabi SAW makan di bawah hampar safrah. Baginda bersabda, innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku seorang hamba, aku makan sebagaimana makan seorang hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, ya Aisyah, law syi'tu la sarat ma'i jibalul zahab. Wahai Aisyah, kalau aku kehendak, aku akan berjalan bersamaku gunung-gunung emas. Riwayat Imam Baihaqi disebut dalam kitab Faidul Qadir. Begitu juga Nabi SAW apabila memilih sebagai seorang hamba dan melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, dan inilah jawatan yang paling besar, yang paling penting, yang paling tinggi, sehingga kan ulama-ulama memulakan kitab-kitab mereka ketika memuji Nabi SAW dengan memulakan dengan hamba kemudian rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Hambanya yakni hamba Allah, dan rasulnya adalah rasul Allah. Perkataan rasul tak nombor dua, perkataan hamba tak nombor satu. Kerana al-ubudiyah, kehambaan yang ada kepada Nabi SAW itu tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Hasil daripada Nabi SAW menyedari, meyakini baginda seorang hamba, mesti melakukan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka Allah anugerahkan pelbagai keistimewaan kepada baginda. Antara lain diberikan Al-Isra' wal Mi'raj, mukjizat yang tidak ada dapat pada orang lain, yang disebutkan di situ subhanalladzi asra bi'abdih, maha suci Allah yang telah memperisrakan hambanya. Dimi'rajkan dan disebutkan dalam surah An-Najm, wa auha ila abdihi ma auha. Allah bagi wahyu kepada hambanya apa yang ia wahyukan. Kemudian diberikan kitab, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdih, maha suci Allah yang menurunkan al-furqan itu kepada hambanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, di awal suratul Kahfi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ke atas hambanya. Dan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh, ketika berdiri hamba Allah. Jadi ketika mana berlaku peperangan Badar, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an ala abdina, ke atas hamba kami. Ketika Allah mencabar orang-orang yang tak percaya kepada Quran, jika kalian mampu membawa Quran, satu surah yang kami telah berikan, sila buat Quran satu surah seumpama yang kami berikan kepada hamba kami. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih. Jika kalian syak terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surah seumpamanya. Jadi banyak-banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut Rasulullah dengan abdihi, abdihi, abdahu, abdahu sebagai hamba, kerana sifat hamba itulah yang merupakan jawatan kita yang utama dan yang paling penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menjadi hamba kepada aku.